KPM. Aduh, stres sangatlah nak buat bisnes jam nanas ni. Hai, Chris dah ambil banyak buruh, tapi kenapa data dia macam ni? Macam mana ni? Kenapa Chris? Nampak macam tension je. Memang banyak stres cikgu sebab bulan lepas saya dah ambil banyak buruh cikgu untuk bisnes saya ni. Tapi saya tengok data, pengeluaran saya semakin menurun pula, tak meningkat. Kenapa cikgu? Okey Chris, sebagai usahawan, bila kita nak mengeluarkan sesuatu barang menggunakan buruh, kita kena tahu pada tahap mana buruh patut kita ambil dan pada tahap mana kita patut berhenti mengambil buruh berdasarkan kepada jumlah keluaran yang kita peroleh. Oh, faham. Macam tu ke cikgu? Saya ingat semakin banyak buruh, semakin banyak pengeluaran dia. Tidak. Oh, tidak. Okey. Jadi macam mana kita nak tentukan jumlah buruh yang saya nak ambil cikgu? Okey, kalau Chris nak tahu, jom kita masuk kelas. Okey, jom. Salam sejahtera, apa khabar semua? Kembali lagi ke slot menengah atas bersama saya Chris MJ selaku pengacara anda. Dan hari ini murid-murid, kita akan belajar mata pelajaran ekonomi bersama dengan siapa? Cikgu Zainab. Apa khabar cikgu? Khabar baik Chris. Okey, terima kasih cikgu kerana sudi meluangkan masa dengan kami hari ini. Tapi sebelum kita teruskan, saya ingin ucapkan selamat datang juga kepada Cikgu Saundra Devi selaku jurubahasa isyarat kita untuk episod kali ini. Hai cikgu, terima kasih. Okey, baiklah cikgu. Untuk topik kita hari ini, apa yang kita nak belajar cikgu? Ekonomi. Ya, kita akan belajar tajuk pengeluaran. Pengeluaran. Okey, sebelum tu saya nak tanya kawan-kawan saya di rumah. Semua dah sedia tak untuk kelas hari ini? Kalau dah sedia, boleh tunjuk thumbs up. Okey dah, ramai. Dah sedia dah tu. Okey, baiklah cikgu. Apa kata kita teruskan dengan sesi kita untuk episod kali ini. Silakan cikgu. Baik Chris, bila kita bercakap tentang tajuk pengeluaran, pertama kali kita kena belajar apa tu firma. Apa tu firma cikgu? Sebab biasanya pengeluaran kita kena kaitkan dengan firma. Faham? Firma ialah unit ekonomi yang produktif, sama ada satu organisasi ataupun unit pengeluaran yang menggabungkan faktor-faktor pengeluaran bagi menghasilkan barang dan perkhidmatan. Okey, unit ekonomi. Okey, sekejap Chris nak catatkan nota dulu. Okey, unit ekonomi yang produktif sama ada organisasi atau unit pengeluaran. Okey, faham. Ya. Okey, Chris, cikgu teruskan lagi ya. Silakan cikgu. Kita belajar sikit tentang konsep firma. Boleh. Jadi firma ni peranannya adalah untuk menggunakan faktor-faktor pengeluaran bagi menghasilkan barang dan perkhidmatan. Jadi dalam ekonomi kita ada dua jenis firma. Satu firma swasta dan satu lagi firma awam. Jadi awam dan swasta tu berbezalah dari segi objektif dia. Kalau firma swasta, objektif utamanya lebih kepada untuk memaksimumkan keuntungan dan memaksimumkan jualan. Manakala untuk firma awam, dia lebih kepada untuk memaksimumkan kebajikan masyarakat. Okey, Boleh Chris? Boleh cikgu. Jadi ada dua jenis ya. Swasta dan awam, dua jenis firma. Okey, faham? Okey, sekarang kita pergi kepada definisi pengeluaran. Okey. Pengeluaran tu ialah satu proses di mana ia menggabungkan faktor-faktor pengeluaran untuk menghasilkan barang dan perkhidmatan. Jadi kalau budak-budak ekonomi ni, murid-murid kita Chris, kalau cikgu kata faktor pengeluaran mesti tahu tanah, buruh, modal, usahawan. Tanah, buruh, modal, usahawan. Ya, jadi apabila ia digabungkan untuk menghasilkan barang dan perkhidmatan, itulah yang kita panggil sebagai pengeluaran. Ataupun kita panggil juga sebagai satu proses yang mengubah input menjadi output. Okey, input menjadi output. Okey, so far so good cikgu. Chris Boleh? faham? Boleh cikgu. Okey. Di rumah semua okey? Alright, hebat.
Okey, sekarang Chris, cikgu nak tanya. Yang inilah Okey, bisnes Chris tadi. berdasarkan kepada gambar yang kita ada di depan kita ni. Baik. Boleh tak Chris terangkan kepada cikgu apa definisi pengeluaran berdasarkan kepada gambar tersebut? Okey, faham. Jadi 1, 2, 3, 4. Okey, jadi nanas akan dipetik dari ladang, bawa ke kilang cikgu. Ya. Untuk pemprosesan supaya kita boleh hasilkan produk-produk untuk pengguna. Betul tak cikgu? Betul. So, 1, 2, 3, 4. Produk apa tu Chris? Produk ada jam, ada kuih, macam-macam lagi lah cikgu. Betul tak? Produk nanas. Ya. Okey. Okey, nampaknya dah faham dah. Nampaknya dah faham cikgu, tapi saya masih tak faham kenapa pengeluaran saya masih menurun cikgu. Itu kita jawab sekejap lagi. Okey, siap lagi. Tapi sekarang kita lihat definisi pengeluaran yang Chris kata tadi. Baiklah. Di mana kita nanas tadi kita petik daripada ladang nanas, kemudian nanas tu dihantar ke kilang untuk diproses, yang mana ia menggabungkan input seperti buruh, bahan mentah dan sebagainya untuk menghasilkan produk. Produk ni bergantunglah, kalau produk tu boleh digunakan terus oleh pengguna, kita panggil sebagai produk siap. Produk siap. Kalau melalui proses seterusnya, kita panggil separuh siap. Dan tujuan untuk mengeluarkan barang tersebut tidak lain dan tidak bukan untuk memenuhi kehendak pengguna. Cikgu, jadi yang ni contoh produk separuh siap kan, sebab jam. Ya, tapi boleh juga dianggap siap kalau kita terus makan dengan betul. bergantung kepada apa keperluan pengguna. Okey, so produk siap dan yang ni contoh produk separuh siap. Itu separuh, itu yang siap. Siap. Tapi proses dia dari sini ke sini kan? Ya, masih ada proses. Okey, faham. Okey. Jadi Chris, dalam mendefinisikan pengeluaran tu, kita boleh katakan ia juga merupakan satu transformasi daripada input menjadi output. Input kita apa? Input kita ialah bahan mentah, buruh dan sebagainya, menghasilkan output. Output kita apa tadi? Jam nanas dan juga kuih. Betul. Okey, boleh Chris? Boleh cikgu. Okey, tadi kita dah sebut tentang input. Okey. Jadi kita nak bagi tahu kepada murid-murid kita di rumah Chris, apa yang dikatakan sebagai input. Baiklah. Input ialah pengeluaran yang digunakan dalam proses pengeluaran untuk menghasilkan barang dan perkhidmatan. Jadi kita ada dua jenis input Chris. Yang pertama, input tetap dan yang kedua ialah input berubah. Okey, kita lihat kepada apa tu input tetap dan input berubah. Cikgu dah sediakan dalam bentuk jadual. Terima kasih Jadi cikgu. kita boleh tengok dekat papan dekat skrin tu. Okey, boleh tak Chris sebutkan apa yang apa konsep input tetap tu? Input tetap. Okey, input tetap ialah input yang kuantitinya tetap pada sebarang tingkat output. Apabila tingkat output meningkat atau menurun, kuantiti input tetap yang digunakan adalah tetap. Tetap wujud walaupun output sifar dan input tetap hanya wujud dalam jangka masa pendek. Maksudnya di sini apabila tingkat keluaran kita meningkat sekalipun, input tetap yang digunakan tetap sama. Katalah kita gunakan input tetap tu mesin, untuk pengeluaran kosong pun telah ada input tetap tu sebanyak 6 contohnya. Kalau ada 100 pengeluaran pun kita masih gunakan input tetap yang sama kuantitinya. Sebab tu kita kata sebagai ia hanya wujud dalam jangka masa pendek. Sebab dalam jangka pendek ada input tetap dan input berubah. Okey, faham. Seterusnya ialah apa tu input berubah. Boleh baca Chris? Boleh cikgu. Okey, input yang kuantitinya berubah mengikut tingkat output. Apabila tingkat output bertambah, kuantiti input berubah yang digunakan akan bertambah dan sebaliknya. Tidak wujud pada output sifar, input berubah wujud dalam jangka masa pendek dan jangka masa panjang. Itu dia input berubah cikgu. Okey, bagus. Jadi input berubah ni dia akan berubah mengikut tingkat keluaran kita. Faham. Jadi dia tidak akan wujud pada output yang sifar sebab konsep dia apabila input berubah meningkat, tingkat keluaran juga akan meningkat dan ia wujud dalam jangka masa pendek dan juga jangka masa panjang. Faham cikgu. Seterusnya output. Output ialah barang atau perkhidmatan
yang dihasilkan dalam proses pengeluaran. Okey. Okey. Kalau kita lihat dekat slide kita tu ada output terdiri daripada barang perantaraan. Barang perantaraan maksudnya input yang digunakan untuk proses seterusnya. Ya, manakala untuk barang akhir ialah barang yang boleh terus digunakan tanpa memerlukan proses seterusnya. Okey. Kalau kita lihat contoh kepada barang perantaraan ialah Chris, kita tengok tepung kita terpaksa proses dulu untuk menghasilkan roti. Ya. Okey, untuk barang akhir kita bagi contoh kat situ kipas dan juga kasut. Okey, jadi tepung tu ialah barang perantaraan dia lah, cikgu. Ya, sebab kita perlukan pemprosesan yang seterusnya. Okey, faham. Okey. Seterusnya kita lihat kepada jadual kombinasi penggunaan input tetap dan input berubah. Berdasarkan kepada jadual tersebut, kita lihat contoh output ialah pakaian kat sini. Baik. Chris tengok betul tak yang kita belajar tadi? Kita tengok walaupun output ataupun pakaian tu bermula dengan sifar iaitu kosong, telah ada input tetap di situ. Betul tak? Mesin jahit tu. Betul cikgu, betul. Okey. Kemudian kita ada input berubah buruh. Kita lihat semakin tinggi output pakaian dikeluarkan, semakin banyak input berubah kita iaitu buruh yang digunakan. Betul cikgu. Okey, jadi menepati apa yang kita belajar tentang konsep input tetap dan input berubah. Okey, itu dia. Baiklah, itu dia perkongsian Cikgu Zainab untuk segmen pertama kita. Dan hari ini Chris pun dah lebih faham mengenai definisi pengeluaran. Tapi sebelum kita teruskan Cikgu, apa kata kita berehat sebentar, boleh tak Cikgu? Okey, boleh Chris. Okey, kepada murid-murid di rumah, jangan ke mana-mana, kembali lagi ke slot menengah atas bersama Cikgu Zainab untuk ekonomi pengeluaran. KPM. Apa khabar semua? Saya Chris MJ, temankan anda di slot menengah atas untuk mata pelajaran kita hari ini iaitu Ekonomi Tingkatan 4 dengan topik kita iaitu pengeluaran. Dan hari ini kita bersama dengan Cikgu Zainab dan juga Cikgu Saundra Devi selaku jurubahasa isyarat kita. Baiklah Cikgu, untuk segmen seterusnya apakah fokus kita Cikgu? Silakan. Okey, untuk segmen seterusnya Chris, kita akan belajar tentang jangka masa pengeluaran. Okey, boleh ambil nota sikit? Okey, ambil nota sikit. Murid-murid semua dah ready dah sedia? Okey. Jangka masa pengeluaran dalam ekonomi ni Chris, kita bukan melihat pada tahun-tahun tertentu. Tapi kita berdasarkan kepada bagaimana keupayaan firma itu boleh mengubah kuantiti input tetap dia. Okey, baiklah. Dari segi itulah. Jadi, jangka masa pengeluaran dalam ekonomi kita bahagikan kepada dua. Satu, jangka masa pendek dan jangka masa panjang. Okey. Kita lihat dalam slide kita tu. Okey. Chris nak baca yang mana satu? Okey, Chris boleh baca jangka masa pendek dulu cikgu? Okey, boleh. Okey. Merujuk kepada suatu tempoh apabila wujud sekurang-kurangnya satu input tetap dalam proses pengeluaran. Terdapat input tetap dan input berubah, dan akhir sekali perubahan output disebabkan oleh perubahan dalam input berubah. Itu dia jangka masa pendek cikgu. Okey, bagus. Jadi kenapa cikgu suka bagi maklumat dalam bentuk jadual? Sebab cikgu nak bila ada soalan tentang perbezaan jangka pendek dan jangka panjang, murid-murid di rumah senang membuat perbezaan. Betul, senang nak faham cikgu. Ya, betul. Okey, seterusnya kita lihat jangka masa panjang. Baiklah. Jangka masa panjang merujuk kepada suatu tempoh apabila semua input yang digunakan dalam proses pengeluaran adalah input berubah. Maksudnya Chris, kalau dalam jangka pendek dia input tetap, apabila input tetap tu kuantiti dia telah bertambah,
kita boleh katakan dia sebagai input berubah. Kenapa? Sebab dalam jangka panjang biasanya firma-firma ni dia dah ada modal, dah boleh menambahkan kemampuan dia untuk mengubah input tetap dia. Dia boleh beli mesin, dia boleh beli bangunan yang baru dan sebagainya. Ya. Okey, sebab tu dalam jangka masa panjang semua input adalah input berubah. Jadi perubahan dalam perubahan dalam output tersebut adalah disebabkan oleh perubahan dalam semua input. Okey. Maksudnya bukan semata-mata input tetap. Okey. Jadi input berubah pun diambil kira lah. Input berubah dan juga input tetap. Okey, faham? Okey, sekarang kita pergi kepada fungsi pengeluaran jangka pendek. Okey. Okey, sebelum tu kita lihat dulu jadual ni, Chris. Jadual apa ni, kita tengok. Ini ialah jadual fungsi pengeluaran jangka pendek. Okey, sebelum cikgu terangkan tu tadi. Okey, berdasarkan kepada jadual pengeluaran jangka pendek ni, boleh tak Chris kenal pasti kenapa kita panggil dia sebagai jangka pendek berdasarkan kepada jangka masa yang kita belajar tadi? Okey, tadi ada dua jenis kan, jangka masa pendek dan jangka masa panjang. Okey, sebab cikgu, sebab yang ni kita ada satu input tetap, yang tanah tu cikgu, betul tak? Betul. Sebab dalam jangka pendek, dia mesti sekurang-kurangnya ada satu input tetap dan digabungkan dengan input berubah. Okey. Sebelum tu kita pergi kepada fungsi pengeluaran jangka pendek. Apabila kita belajar tentang fungsi pengeluaran jangka pendek, sebenarnya kita nak melihat hubungan antara input tetap dan input berubah dengan output. Jadi dalam jangka masa pendek, input tetap dan input berubah akan menghasilkan output yang paling maksimum. Tapi dalam jangka pendek macam Chris cakap tadi, input tetap tak boleh diubah. Yang menyebabkan perubahan ataupun peningkatan dalam output adalah disebabkan oleh perubahan ataupun peningkatan dalam input berubah. Okey, faham? Okey. Sebelum kita belajar yang seterusnya, cikgu nak terangkan dulu beberapa konsep yang ada dalam jadual fungsi pengeluaran jangka pendek. Baiklah, cikgu. Kalau Chris tengok dekat slide kita, kita ada jumlah keluaran. Boleh Chris baca? Boleh, cikgu. Okey, jumlah keluaran ialah jumlah output yang dapat dikeluarkan oleh sejumlah input berubah apabila digabungkan dengan input tetap. Ya, dalam jangka pendek ia menghubungkan antara output dengan input tetap dan input berubah. Okey, seterusnya Chris. Okey, keluaran purata pula ialah jumlah kuantiti pengeluaran yang dapat dihasilkan oleh seunit input berubah. So kalau kita nampak rumus dia, keluaran purata sama dengan jumlah keluaran bahagi dengan input berubah. Ya, maksudnya secara ringkasnya, kita nak tahu untuk seorang buruh dia boleh menghasilkan berapa keluaran. Macam tu keluaran purata dia. Faham? Okey. Okey, seterusnya kita lihat kepada jadual pengeluaran jangka pendek tadi. Baik. Okey, dekat situ ada beberapa pengiraan yang kita kena tahu. Yang pertamanya ialah mengira keluaran purata. Cuba Chris tengok macam mana kita nak dapat 5 tu Chris. Kita bahagikan jumlah keluaran, kita bahagikan dengan input berubah. Jadi jumlah keluarannya ialah 10, kita bahagikan dengan penggunaan input berubah buruh sebanyak 2 unit. Jadi 10 bahagi 2 dapat jawapannya 5 unit. Kena jadi tulis Chris, unit ke cikgu? Kalau kita tak tulis unit, boleh tak? Kalau 5 dia saja. biasa keluaran mesti kita ada unit. Okey, faham. Ini macam untuk soalan hitungkan. Bila kertas 2 bahagian A, soalan hitungkan, dia mesti ada jalan kerja. Okey, faham. Dan yang terbaik ialah dengan ada unit di belakang dia. Okey, Chris. Chris nak cuba tak untuk jawab X tu? Nak cuba, cikgu? Memang nak cuba. Okey, semua nak cuba? Okey, jom. Okey, untuk X. Sepatutnya kita kena ambil jumlah keluaran iaitu 40 bahagi dengan 5. Jadi X ialah 8. Betul tak cikgu?
8 apa, Chris? 8 unit. Ya, cuba Okey. kita tengok jawapan. Okey, bagus. 5 bintang cikgu bagi ya. 5 bintang. Terima kasih cikgu. Okey, seterusnya ialah konsep keluaran marginal. Okey. Okey, keluaran marginal merupakan perubahan dalam jumlah keluaran kesan daripada perubahan dalam penggunaan satu unit input berubah. Maksudnya, apabila satu unit input berubah, buruh ditambahkan ke atas input tetap, berapa perubahan ke atas jumlah keluarannya, kesan kepada keluaran tu tadi. Jadi kita pun ada rumus untuk keluaran marginal. Kalau sebelum ni kita panggil keluaran sud, boleh je kita jawab sud pun ya. Jadi keluaran marginal sama dengan perubahan jumlah keluaran ataupun perubahan total produk TP itu kita bahagikan dengan perubahan input berubah ya. Biasanya kita gunakan label L tu stand for merujuk kepada label. Cikgu, saya nak tanya, SUT tu apa cikgu? SUT? Marginal. Okey. Sekarang kita buku-buku teks pun dah gunakan marginal. Marginal boleh je kalau nak gunakan SUT pun. Okey. Samalah cikgu. Sama. Okey, faham? Okey, dia pun ada pengiraan juga. Macam mana kita nak mengira keluaran marginal. Okey, kita lihat pada keluaran marginal 6, Chris. Kita lihat pada keluaran marginal 6 tu, macam mana kita nak dapat keluaran marginal tu. Perubahan dalam jumlah keluaran kita bahagikan dengan perubahan input berubah. Input berubah kita di sini ialah buruh. Kan? Buruh, betul. Okey. Jadi, kita lihat perubahan tu kita cikgu conteng sikit sini. Boleh cikgu. Kita tolakkan 10. Kita tolakkan yang ini. 10 kita tolak dengan 4. Okey. Kemudian kita bahagikan 2 tolak 1. 2 tolak 1. Faham? Jadi, jawapannya berapa? 6 bahagi dengan 1, 6 unit cikgu. Okey. Walaupun kita nampak perbezaannya 1, tapi kita dari segi jalan kerja tu kita tetap kena buat. Faham cikgu? Faham. Sebab kadang-kadang dia bukan 1, mungkin ada figure yang lain kan. Okey, betul. Jadi ini cara bagaimana kita nak mengira keluaran marginal. Okey, seterusnya Chris, nak cuba buat tak? Nak cuba cikgu. Cikgu nak anak-anak murid kita di rumah pun boleh cuba sekali ya. Baiklah. Okey, semua boleh bantu Abang Chris juga ya. Okey, untuk cari X ya cikgu. Okey, jadi kita kena ambil perubahan jumlah keluaran 40. Jadi 40 tolak dengan 36. Okey, kita akan dapat 4. Okey, selepas tu kita bahagikan 5 tolak dengan 4. 1. Jadi Chris dapat 4 unit cikgu. X ialah 4 unit. Betul ke tidak? Okey, kita tengok jawapan dia ya. Okey, memang cemerlang Chris. Yes, memang cemerlang. Nampaknya Chris pun dah faham lah ya. Ya, faham cikgu. Okey, senang je kan. Siapa kata ekonomi susah? Siapa kata ekonomi susah? Saya pun dah tahu. Tapi memang senang cikgu, senang. Kan? Okey, kita pergi seterusnya Chris. Okey, kita akan menjelaskan secara deskriptif tentang jadual fungsi pengeluaran jangka pendek ni. Kalau kita lihat kat sini, memang macam Chris bagi tahu tadi, kenapa kita panggil jangka pendek, sebab ada satu input tetap. Yes, bagus. Okey. Jadi sekarang kita akan membuat hubungan antara input berubah iaitu buruh dengan jumlah keluaran purata dan keluaran marginal. Baik, kalau kita lihat di dalam jadual tu, hubungan antara input berubah kita iaitu buruh, apabila buruh ditambah daripada 0 hingga kepada 7, kita lihat jumlah keluaran kita semakin meningkat sehingga mencapai maksimum. Betul tak Chris? Betul cikgu. Maksimum dia 9 betul. Jumlah keluaran, kita lihat jumlah keluaran. Jumlah keluaran. Maksimum dia 42 cikgu. Ya. Tetapi Chris, apabila kita tambah kepada 8 dan 9, apa berlaku Chris? Boleh nampak jumlah keluaran semakin menurun cikgu. Ya. Maksudnya selepas buruh yang ke-7, apabila kita tambah lagi buruh, jumlah keluaran akan
berkurang. Sama tak dengan situasi yang Sama, sedang cikgu. Chris hadapi? Betul. Jadi Okey. yang inilah saya kena tumpukan perhatian ni. Ya, yang ini Okey. Chris kena tumpukan perhatian. Macam mana kita Faham. nak menyelesaikan masalah Chris tadi. Okey. Sekarang cikgu nak minta Chris Ya. buat hubungan antara input berubah Okey, dengan keluaran. keluaran purata. Okey, baiklah. Kalau kita tengok di sini, input berubah meningkat. Semakin input berubah meningkat, keluaran purata meningkat sehingga mencapai maksimum Okey, pada bagus. buruh keempat. Iaitu 9, betul tak cikgu? 9 betul. Okey, dan kita boleh nampak apabila buruh ditambah lagi, keluaran purata semakin menurun cikgu. Okey, betul ya. Itu dah hubungan dia. Okey, bagus. Chris pun dah Betul, faham lah. Dah boleh Okey. membuat hubungan antara input berubah dengan keluaran purata. Okey, cikgu teruskan lagi dengan hubungan antara input berubah buruh Okey. dengan keluaran marginal. Faham. Okey, apabila input berubah ditambah, Ya. okey, kita lihat keluaran marginal akan meningkat dan mencapai maksimum pada buruh yang keempat sebanyak 12 unit. Okey. Kemudian selepas buruh yang keempat, apabila ditambah lagi, keluaran marginal kita akan berkurang sehingga mencapai sifar pada buruh yang ke-7. Dan akhirnya apabila input berubah ditambah lagi, selepas buruh yang ke-7, keluaran marginal kita semakin menurun sehingga mencapai negatif. Cikgu ada soalan cikgu. Okey. Bukan maksimum dia di buruh ketiga ke? Yang 14 tu? Oh, Betul nampak tak? Okey. Ini yang Cikgu tadi murid testing ni kan? yang cikgu nak lihat. Okey, so sentiasa peka kan? betul cikgu. Okey. Jadi ketiga kan, buruh ketiga tu. Jadi keluaran marginal maksimum pada buruh yang Ketiga. Jadi Okey, selepas buruh baik. ketiga, apabila kita tambah, dia menjadi semakin menurun. Okey, Betul tak? faham. Betul Okey, cikgu. kita balik kepada persoalan dengan masalah Chris tadi. Ya. Okey, macam mana Chris nak menentukan pada tahap mana Chris patut berhenti mengambil buruh? Maaf, kita tengok pada keluaran yang paling maksimum. Berapa, Chris? Keluaran paling maksimum 42 cikgu. Ya, 42. Jadi 6 buruh. 6 atau 7, betul tak? 6, betul. Jadi 6, antara 6 dengan 7, Ya. pada buruh mana kita patut berhenti mengambil buruh, kita lihat pada keluaran marginal yang sifar. Okey, faham. Jadi buruh ke-7 lah cikgu. Kita Ya. berhenti di sana. Pada buruh okey, ke-7 okey. tu, biasanya firma patut berhenti Ya, mengambil dah buruh. tahap optimal lah cikgu. Itu dah paling tahap optimum. Buruh boleh memberi sumbangan dalam Ya. proses Okey. pengeluaran. Okey, cikgu. Jadi dah selesai. Dah selesai cikgu. Saya pun dah tak stres sangat dah. Terima kasih cikgu atas perkongsian cikgu hari ini. Tapi sebelum kita teruskan, kita akan berehat sebentar. Boleh tak cikgu? Boleh. Okey, kepada murid-murid di rumah, jangan ke mana-mana. Kembali lagi ke slot menengah atas bersama cikgu Zainab untuk ekonomi tingkatan 4 pengeluaran. Didik TV KPM. Murid-murid masuk ke kelas. Kembali lagi ke slot menengah atas bersama saya Chris MJ selaku pengacara anda. Dan hari ini kita akan fokus pada mata pelajaran ekonomi tingkatan 4 pengeluaran. Jadi kepada sesiapa yang hendak menjadi usahawan yang cemerlang, yang inilah kita perlu tumpukan perhatian. Baiklah Cikgu Zainab, untuk segmen seterusnya cikgu, apakah fokus kita? Silakan. Okey, kita dah belajar tadi, Chris. Ya. Jadi cikgu nak uji. Okey. Okey, kita ada sedikit ujian ya. Jadi kita lihat kepada soalan contoh ni. Okey. Okey. Soalan ni biasa keluar, Chris, dalam SPM. Dia memang sangat popular lah kalau Ya. untuk tajuk pengeluaran ni. Yang ni Okey? kertas 1, kertas 2? Ini biasanya ada, boleh jadi kertas 1 pun, okey. boleh jadi kertas 2. Tapi untuk yang sekarang ni kita akan fokus kepada kertas 2. Okey. Kita lihat kepada soalan dia, Chris.
jadual di bawah berkaitan dengan fungsi pengeluaran jangka pendek. Sekali lagi cikgu tanya Chris, kenapa kita panggil jangka pendek? Sebab ada satu input tetap, cikgu. Ya, bagus. Okey, kita lihat kepada soalan tu, dia dah sediakan jadual, ada input tetap, ada input berubah, ada keluaran, jumlah keluaran, keluaran purata dan keluaran marginal. Okey, jadi soalan 1. Hitungkan nilai P dan Q 4 markah. Biasa kalau dalam kertas 2 bahagian A, kalau ada perkataan hitungkan, cikgu biasa ajar anak-anak murid kita kena gariskan lah. Sebab hitungkan tu biasanya ada markah untuk jalan kerja. Oh, okey, faham. Jadi soalan ni ada 2 markah, cikgu? Ada 4 markah. 4 markah. Okey, 4 markah. Okey, maksudnya 2 markah untuk nilai P dan 2 markah untuk Q. Chris nak buat yang mana satu? Okey, Chris nak buat nilai P lah, cikgu. Boleh? Okey, boleh. Okey, keluaran purata sama dengan jumlah keluaran bahagi dengan input berubah. Okey. Jadi, kalau kita nampak di sini, jumlah keluaran dia 480. Lepas tu bahagi dengan input berubah, iaitu 4. Jadi, P ialah 120 unit. Okey. Betul tak, cikgu? Okey, memang cemerlang lah. Yes! Ya? Okey. Jadi, cikgu bagi 1 markah untuk jalan kerja. Okey, 1 markah. Dan 1 markah lagi untuk nilai. Jawapan nilai dia. Oh, okey, Chris jawab apa tadi? 120 unit. Ya, bagus. 120 unit. Ya, jadi ada jalan kerja, ada jawapan akhir. Jadi, dapat 2 markah. Okey, nak buat lagi ke yang Q tu? Nak buat, cikgu. Nak dapat lebih markah. Okey. Cuba buat. Okey, untuk nilai Q pula, keluaran marginal sama dengan perubahan jumlah keluaran bahagi dengan perubahan input berubah. Okey, jadi kita kena ambil ni 330 tolak dengan 180 bahagi dengan 3 tolak dengan 2. Jadi jawapan Chris dapat ni 330 tolak 180 bahagi dengan 1. Jawapan dia adalah 150 unit, cikgu. Memang terbaik, Chris, ya. Okey, memang cemerlang. Okey, kita tengok jawapan dia. Betul tak dua-dua? Nilai P. Okey, nilai P betul tadi 120 unit. Kemudian kita ada nilai Q 150 unit. Okay, yes! Bagus. Terima kasih, cikgu. Okey, dah 4 markah. Okey, 4 markah ya. Okey, sekarang kita lihat kepada soalan yang kedua. Okey. Soalan ni Chris rasa senang ke susah? Nampak macam susah lah, cikgu. Ya ke? Ada 3 subtopik kat sana, 3 soalan sana. Buruh 0 sampai 3, buruh 3 sampai 4. Okey ya. Kalau kita dia sebenarnya soalan macam ni dia ada 2 cara. 2 cara, okey. Dia ada 2 bentuk biasa soalan akan ditanya. Okey, macam soalan yang ada dalam slide ni, dia dah ada julat buruh tu. Maksudnya dia dah bagi siap-siap berapa julat buruh tu. Buruh 0 hingga 3. Kadang-kadang dalam exam tak diberi. Faham. Jadi bila kita jawab, kita kena tengok pada kehendak soalan. Okey, cikgu. Tapi jangan susah hati. Okey, kita lihat soalan dia. Baik, jelaskan hubungan antara buruh dengan keluaran purata dan keluaran marginal. Jadi kita gariskan hubungan antara buruh, kemudian keluaran purata dan keluaran marginal. Okey, sebab dekat sini pun ada jumlah keluaran. Jadi kita tak nak buat hubungan tu. Dalam soalan dia tak nak minta jumlah keluaran. Faham? Jadi seterusnya kita pergi kepada soalan A. Buruh 0 hingga 3. Okey, apa kita buat, Chris? Biasa cikgu ajar anak-anak murid, apabila dapat soalan macam ni, kita buat kaedah yang paling senang sekali. Okey. Kita gariskan. Gariskan daripada julat buruh 0 hingga 3, kita gariskan di bawah 3 tu. Okey, kemudian kita tandakan. Okey, kita lihat keluaran purata. Chris tengok meningkat ke menurun? Dia semakin meningkat, cikgu. Okey, jadi kita buat anak panah meningkat.
Oh, okey, faham. Kemudian kita lihat pada keluaran marginal dia meningkat ke menurun? Semakin meningkat cikgu. Semakin meningkat. Kemudian satu lagi teknik ialah bila kita belajar tajuk keluaran, kebiasaan firma akan mencari keluaran yang paling maksimum. Jadi dalam julat tu, rasa-rasa Chris ada tak yang maksimum? Ada cikgu. Untuk keluaran purata je. Untuk keluaran purata maksimum ke? Maksimum dia 110? Bukan. Oh, bukan. Okey, kita lihat kepada keluaran marginal dia. Oh, okey. Berapa maksimum? 150 cikgu. Okey, bagus. Sekarang kita bulatkan. Oh. Okey, bulatkan untuk 150. Jadi sekarang kita boleh jawab. Cikgu, tunjuk dulu macam mana kita nak menjawab untuk A. Okey. Kita menjawab keluaran purata meningkat, keluaran marginal meningkat, dapat 2 markah dah. Oh, okey, kemudian kita sebut lagi keluaran marginal maksimum pada buruh ketiga. Oh, okey. Jadi kita dapat di situ 3 markah, maksimum 2 markah. Faham. Jadi lebih senanglah selepas kita dah label jadual tu cikgu. Ya, kita dah buat macam ni. Senang nak nampak. Senang nak nampak dan tak akan membuat kesilapan. Okey, faham. Okey, sekarang kita pergi kepada B. B. Julat buruh dia ialah 3 hingga 4. Jadi kita gariskan. Gariskan. Okey. Kemudian 3 hingga 4. Garisan warna kuning tu. Okey, cuba Chris tengok apa berlaku pada keluaran purata. Keluaran purata meningkat cikgu. Keluaran purata meningkat. 110 meningkat ke 120. Selepas tu untuk keluaran marginal pula dia menurun. Okey, keluaran marginal menurun. Kemudian kita lihat ada tak yang tanda maksimum kat situ untuk keluaran purata. Maksimum dalam range tersebut. Ada 120 cikgu. Okey, 120. Kita bulatkan. Okey, macam tu. Sekarang Chris dah boleh jawab. Okey, jadi keluaran purata meningkat. Okey. Keluaran marginal menurun. Okey. Dan keluaran purata maksimum pada buruh keempat. Betul ke cikgu? Ya. Iaitu berapa? Iaitu 120. Okey, 120 unit. Ya, memang terbaiklah. Okay, jadi Chris pun dah fahamlah macam mana kita nak membuat hubungan antara buruh dengan keluaran purata dan keluaran marginal. Okey, sekarang kita cuba pada soalan C. Buruh 4 hingga 7. Jadi kita sekali lagi kita buat garisan tu. Okey, garisan pink garisan warna apa tu? Merah jambu. Merah jambu. Okey. Okey, apa berlaku pada keluaran purata? Okey, keluaran purata semakin menurun cikgu. Okey, kita buat anak panah keluaran purata menurun. Lepas tu tengok pada keluaran marginal. Okey, keluaran marginal pula semakin menurun juga. Okey, bagus. Kita buat anak panah menurun. Okey. Sekarang kita boleh jawab. Okey, Chris nak jawab boleh? Boleh. Okey, jadi untuk buruh 4 hingga buruh 7, keluaran purata menurun dan keluaran marginal menurun sehingga mencapai sifar pada buruh ke-7. Ya. Yang tu minimum lah cikgu. Okey, itu tapi untuk keluaran marginal kita tak sebut minimum. Dia sifar. Ya. Okey, jadi Chris dah faham kan? Faham macam mana kita nak menjelaskan hubungan antara buruh dengan keluaran purata dan keluaran marginal. Jadi kita lihat keseluruhan jawapan untuk soalan tadi Chris. Kalau kita lihat dekat situ buruh 0 hingga 3 tak ada markah lah untuk buruh 0 hingga 3 sebab julat tu dah diberi. Faham? Okey. Kemudian kita lihat keluaran purata meningkat, keluaran marginal meningkat, keluaran marginal maksimum pada buruh ketiga. Okey, kemudian yang ini 2 markah. Okey. Yang ini ada 3 tapi maksimum 2 markah. Okey, kemudian kita lihat pada buruh 3 hingga 4, keluaran purata meningkat, keluaran marginal menurun, kemudian keluaran purata maksimum pada buruh keempat. Yes, betul. Kemudian yang ini sebab kita dah jawab tadi, kalau kita tak buat pun tak apa. Yang bawah sekali tu, keluaran marginal maksimum pada buruh ketiga. Okey, akhir sekali pada buruh 4 hingga 7, keluaran purata menurun, keluaran purata maksimum pada buruh keempat, kemudian keluaran marginal menurun sehingga mencapai sifar pada buruh
ke-7. Okey. Okey. Yes, nampaknya Chris dah jawab semua dengan betul cikgu. Jadi berapa markah yang cikgu nak beri Chris untuk aktiviti untuk soalan ni? Markah penuh lah. Markah Tak ada pilihan. Memang bagus. Yes, terima kasih cikgu. Baiklah, kita akan berehat sebentar sebelum kita teruskan. Boleh cikgu? Okey, boleh. Okey, kepada murid di rumah, jangan ke mana-mana. Kembali lagi ke slot menengah atas untuk ekonomi pengeluaran. Jumpa selepas ini. Didik TV KPM. Apa khabar semua? Anda sedang saksikan slot menengah atas untuk mata pelajaran ekonomi tingkatan 4 dengan topik kita pada hari ini iaitu pengeluaran. Dan hari ini Chris bersama dengan Cikgu Zainab dan juga Cikgu Saundra Devi selaku jurubahasa isyarat kita. Baiklah Cikgu Zainab, untuk segmen seterusnya, apakah yang kita nak buat Cikgu? Okey, untuk seterusnya kita akan belajar tentang kos pengeluaran. Okey, yang ni penting ni, kos. Okey, kos ya. Okey. Tadi kita dah belajar pasal input. Ya. Tapi bila kita jadikan dia dalam bentuk Kos. ringgit Malaysia, dia akan menjadi kos lah. Sebab yang input tadi dalam unit. Faham. Jadi kos dalam RM. Jadi kos pengeluaran ialah segala perbelanjaan terhadap input yang digunakan dalam proses pengeluaran. Di mana sama je macam yang kita belajar input tadi. Ya. Dalam jangka pendek ada input tetap dan input berubah. Jadi dalam kos pengeluaran kita ada kos tetap dan kos berubah. Berubah, okey. Okey. Jadi ini ialah jadual kos pengeluaran jangka pendek sebuah firma. Masih dalam jangka pendek. Ya. Kerana apa, Chris? Kerana ada kos tetap, betul Ya, tak? betul. Okey, Sebab okey. ada kos tetap Okey. sekurang-kurangnya Satu. satu ya. Jadi sama ya, kita ada kos tetap, kos berubah, jumlah kos, kos purata dan kos marginal. Tapi sebelum tu kita akan belajar dulu konsep-konsep kos tersebut. Okey. Okey, Chris, kita lihat dalam slide kita. Okey, Okey. cuba Chris baca ya. Okey, boleh cikgu? Kos tetap. Kos tetap ialah bayaran yang dilakukan oleh firma terhadap penggunaan input-input tetap dalam proses pengeluaran. Sebagai contoh, bayaran sewa bangunan. Dan kos tetap hanya wujud dalam jangka masa pendek dan wujud walaupun output sifar. Secara rumusnya, kos tetap sama dengan harga input tetap darab dengan kuantiti input tetap. Ya, kalau dalam input tetap, kita ada bangunan, kita ada tanah. Jadi, bila jadi kos tetap, kita katakan bayaran kepada sewa tanah. Sewa tu. Okey, Ya? faham. Okey, seterusnya ialah kos berubah. Jadi, Okey. kos berubah ialah bayaran yang dilakukan oleh firma terhadap input-input berubah dalam pengeluaran. Jadi, contohnya ialah upah buruh. Kalau input berubah tadi buruh, Ya. jadi kos berubah ialah upah Upah buruh. buruh. Okey. Dan dia berhubung secara langsung dengan perubahan tingkat output. Kita tengok rumus dia, Chris. Kos berubah sama dengan harga input berubah. Kita darab dengan kuantiti input berubah. Okey, faham? Seterusnya ialah jumlah kos. Tadi kita dah ada kos tetap dan kos berubah. Jadi jumlah kos ialah kos tetap kita tambah dengan jumlah kos berubah. Okey, faham, Jadi cikgu? jumlah kos ni merujuk kepada kesemua jenis kos yang digunakan dalam proses pengeluaran. Okey. Okey, Chris, Baiklah. sekali lagi kita ada macam mana kita nak menghitung jumlah kos ya. Okey. Okey, kalau kita lihat pada slide kita. Ya. Okey, macam mana kita nak dapat jumlah kos 150 ialah dengan menjumlahkan kos tetap kita tambah dengan kos berubah. Jadi RM 100 kita tambah dengan RM 50. Jadi jawapannya 150. RM50. Okey, senang kan Chris? Senang cikgu. Okey, cuba Chris buat Okey. yang X tu. Untuk X Okey, kalau untuk X kos tetap ialah RM100 campur dengan kos berubah RM160. Jadi X ialah RM260. Okey, kita lihat jawapannya. Ya, memang terbaiklah Chris. Terima ya. kasih, cikgu. Okey. Okey. Okey, seterusnya Chris, kita lihat kepada kos purata. Baiklah. Kos purata merujuk kepada kos seunit output
kos untuk seunit output. Jadi rumus dia, jumlah kos kita bahagikan dengan jumlah output. Kita lihat hitungan ringkas ni, macam mana kita nak dapat kos purata. Okay, so jumlah kos bahagi dengan jumlah output. Jadi kita dapat, macam mana kita dapat RM65 tu? 260 bahagi dengan 4. Ya. Okey. Jadi dapat jawapannya RM65. Okey, Chris nak buat soalan Nak X buat tu? cikgu, nak buat. Okey. So jumlah kos bahagi dengan jumlah output. Chris akan dapat 295 bahagi dengan 5. 295 divided by 5. Jawapan dia ialah RM59, cikgu. Okey, semak jawapan pada slide. Yes. Betul tak? Okey, betul Okey, ya. betul. Okey, dah faham nampaknya. Kita beralih kepada cost marginal. Okey. Jadi cost marginal ni sama tadi macam kita ada jumpa marginal tadi kan, keluaran marginal. Tapi yang ni lain sikit. Ya. Cost marginal merujuk kepada perubahan dalam jumlah kos kesan daripada perubahan dalam seunit output. Okey. Jadi dia punya rumus ialah perubahan dalam jumlah kos ataupun TC itu, total cost, bahagi dengan perubahan dalam jumlah output. Okey. Ya, ataupun kita boleh guna juga rumus perubahan dalam kos berubah, kita bahagi dengan perubahan dalam jumlah output. Okey, kita lihat pada slide ni. Okey. Okey, macam mana kita dapat kos marginal 45, sama macam tadi, kita bahagikan dengan perubahan TC, jumlah kos. Yang bawah ni kita tolak yang atas ni, 195, kita tolak dengan 150. Okey, kemudian kita bahagikan dengan perubahan jumlah output. 2 kita tolak dengan 1. Okey, dapat jawapannya RM45. Okey, faham? Okey, Chris nak cuba X? Nak cuba cikgu? Okey. Untuk X, perubahan jumlah kos ialah 260 tolak dengan 230 bahagi dengan perubahan jumlah output, iaitu 4 tolak 3 dari 1. Jawapan dia ialah RM30, cikgu. RM30. Betul tak, cikgu? Allah, memang bagus. Yes. Terbaik ya. Terima kasih, cikgu. Okey, sekarang Chris, kita dah tahu macam mana kita nak mengira jumlah kos, macam mana kita nak mengira kos purata, macam mana kita nak mengira kos marginal. Sekarang kita nak menjelaskan jadual ni secara deskriptif tentang kos pengeluaran jangka pendek. Jadi kita nak melihat hubungan antara jumlah output dengan kos-kos tersebut. Okey, boleh Chris? Okey, cikgu buat satu. Okey. Cikgu nak melihat hubungan antara jumlah output dengan jumlah kos tetap. Okey, faham. Okey. Kalau kita lihat pada jadual tersebut, apabila jumlah output meningkat daripada 0 hingga 8, Chris tengok apa berlaku pada kos tetap. Kos tetap tidak berubah. Ya, kos tetap tidak berubah, tetap sama sebanyak RM100 kan? Okey. Maksudnya semakin tinggi tingkat output, kos tetap kita statik, ya. Okey, faham. Ya? Okey, sekarang kita lihat pada kos berubah. Okey. Chris nak cuba? Nak cuba, cikgu. Semakin meningkat jumlah output, semakin meningkat kos berubah. Betul tak, cikgu? Ya, betul ya. Okey. Okey, kita lihat kepada jumlah kos. Sama, kalau kos berubah semakin meningkat, maksudnya jumlah kos kita semakin meningkat apabila output meningkat. Okey, faham. Kemudian kita lihat kepada kos purata. Okey, kita lihat pada kos purata, apabila jumlah output meningkat, kita lihat kos purata kita semakin berkurang. Betul tak, Chris? Betul, cikgu. Okey, berkurang sehingga output ke berapa tu? Output ke 6, cikgu. Okey, bagus. Kemudian Chris nampak tak? Apabila kita tambah lagi jumlah output tu, kos purata akan meningkat semula. Jadi bila kita belajar tentang kos, biasanya firma akan mengambil kos yang paling
Minimum ke maksimum? Paling minimum. Ya, bagus. Minimum. Jadi kos yang paling minimum untuk kos purata pada output ke berapa? Ke-6 cikgu. Output ke-6. Ya, sebanyak 57 poin perpuluhan 5. Oh, okey, kita lihat pada kos marginal. Baiklah. Okey, apabila jumlah output meningkat, kita lihat kos marginal juga semakin menurun sehingga output ke-4. Ya. Kemudian dia meningkat semula selepas output ke-5. Jadi kita lihat kat situ yang minimum dia kat mana? Di output ke-4 cikgu, RM30. RM30. Jadi kita dah faham macam mana kita nak menghubungkan antara jumlah kos dalam satu-satu pengeluaran hubungannya dengan output. Okey, sekarang Chris, kita dah tahu macam mana kita nak mengira keluaran purata tadi, keluaran marginal. Sekarang kita dah tahu mengira kos purata, kos marginal. Cikgu ada satu permainan nak main dengan Chris. Oh, yang ni? Yang ni. Kita nak main teka silang kata. Okey. Jadi, apa soalan dia cikgu? Okey, kita lihat soalan pertama. Kena isi tempat kosong lah cikgu. Okey, kena isi tempat kosong. Soalan 1, tempat kosong ialah suatu proses yang menggabungkan sumber ekonomi untuk menghasilkan barang dan perkhidmatan. Okey. Macam mana murid-murid? Boleh tolong Abang Chris tak? Jawapan yang pertama. Pengeluaran. Okey. Cikgu, betul tak? Pengeluaran. Pengeluaran. Okay. Cuba Cuba. Yang ni marker tau. Tak boleh nak padam nanti. P E N G E L U A R A N. Pengeluaran. Bagus. Okey, selesai satu soalan. Okey, soalan kedua. Unit ekonomi yang menggabungkan faktor pengeluaran bagi menghasilkan barangan. Okey, saya rasa yang kedua ni firma. So F I R M A. Bijak ya. Okay. Bijak ya. Okey. Terima kasih cikgu. Bagus. Okey, so far so good. So far so good ya. Baiklah, seterusnya. Okey, yang ketiga, keluaran tempat kosong merujuk kepada jumlah kuantiti keluaran yang dapat dihasilkan oleh seunit input berubah. Keluaran apa tadi? 4, 5, 6. Keluaran purata ke cikgu? P U R A T A. Okey, cemerlang. Okey. Kemudian soalan keberapa seterusnya? Soalan keempat juga. Okey, keempat. Faktor pengeluaran yang digunakan dalam proses pengeluaran. Pengeluaran. Faktor pengeluaran yang digunakan. So, confirm output lah cikgu. Bukan faktor pengeluaran. Start dengan huruf I. Okey, cikgu dah bagi tip dah. Okey. Bukan output, input. Okey. Kemudian soalan yang kelima. Baiklah. Tempat kosong, yang ni mesti tahu. Tempat kosong ialah barang atau perkhidmatan yang dihasilkan dalam proses pengeluaran. Yang ni baru output cikgu. Okey. A U T P U T. Okey, betul. Okey, lagi satu akhir sekali. Okey. Kos tempat kosong merujuk kepada perubahan dalam jumlah kos kesan daripada perubahan dalam seunit output. Ini kos margin? Bukan. Kos marginal. M R G E, bukan J kan? G kan cikgu? G N A L. Okey. Memang terbaik, Chris. Betul ke, Jadi cikgu? kita dah dapat menjawab kesemua 6 soalan. Terima kasih semua. Okey, terima kasih kawan-kawan kerana telah membantu Abang Chris jawablah soalan hari ini. Tapi cikgu, nampaknya kita telah pun tiba ke penghujung episod kali ini. Tapi sebelum tu cikgu, mungkin cikgu nak kongsikan rumusan tentang apa yang telah kita belajar hari ini cikgu. Silakan. Baik, pada hari ini kita telah belajar tentang tajuk pengeluaran, di mana dalam tajuk pengeluaran tu kita telah belajar
fungsi pengeluaran jangka pendek, yang mana sekurang-kurangnya mesti ada apa tadi? Satu input tetap. Ya, satu input tetap. Dan kemudian kita belajar tentang kos pengeluaran di mana kita menghitung jumlah kos purata dan juga kos marginal. Okey, baiklah cikgu. Dan bagaimanakah prestasi Chris untuk kelas hari ini, cikgu? Sangat cemerlang. Sangat cemerlang. Okey, terima kasih. Dan cikgu, bagaimanakah murid-murid di rumah nak dapatkan bahan tambahan untuk kelas kita hari ini, cikgu? Baik, murid-murid di rumah boleh mendapatkan bahan tambahan dalam portal Delima. Portal Delima. Baiklah, dengan itu saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada Cikgu Zainab untuk kelas hari ini dan juga terima kasih kepada Cikgu Saundra Devi selaku juru bahasa isyarat untuk episod kali ini. Sekian daripada saya, Chris MJ. Kita jumpa lagi hanya di slot menengah atas Didik TV KPM. Bye semua.